Baik, dalam bajet semalam, kerajaan memperkenalkan bantuan keluarga Malaysia BKM dengan peruntukan sebanyak 8.2 bilion ringgit dan ia dijangka memanfaatkan 9.6 juta penerima. Dan jumlah ini merupakan peningkatan berbanding bantuan perhati rakyat BPR sebanyak 7 bilion ringgit yang memberi manfaat kepada 8.6 juta penerima sebelum ini. Dan di talian untuk membincangkan perihal ini adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya ingin bertanyakan reaksi pertama doktor sebagai ahli ekonomi. Sebenarnya bagaimana doktor melihat bajet 2022 secara keseluruhannya? Adakah ini boleh memangkinkan pemulihan negara berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19? Okey, secara umumnya saya berpendapat belanjawan yang diumumkan semalam mengambil kira pelbagai aspek seperti impak kepada golongan rentan dan sebagainya dan juga merencana agenda pembangunan pasca COVID-19 lah. Dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik yang mana ini diterjemahkan melalui unjuran yang dibuat oleh kerajaan iaitu sekitar 5.5% hingga 6.5% pada tahun hadapan. Jadi saya kira secara umumnya dia begitu wide ranging lah dan mengambil kira faktor yang masih lagi revolving around COVID-19 lah. Dan doktor, dalam banyak-banyak perkara yang diumumkan, apa yang doktor rasa paling mencuri tumpuan doktor? Saya sebenarnya dari segi dia punya langkah-langkah tu seperti yang kita jangkakan. Tapi saya suka apabila kerajaan bercakap tentang rancangan untuk apa dia katakan Akta Tanggungjawab Fiskal atau Fiscal Responsibility Act, yang mana saya kira dengan adanya akta ini nanti proses untuk merangka bajet ni akan lebih telus dan lebih bertanggungjawab dan seharusnya dapat orang kata tu meningkatkan keyakinan bahawa kerajaan begitu komited untuk memastikan kewangan kerajaan sentiasa dalam keadaan yang lestari. Terutamanya saya rasa dalam untuk kita menguruskan jangkaan di kalangan para pelabur, jangkaan di kalangan terutamanya oleh agensi penarafan kredit seperti Moody's, Fitch dan S&P lah, yang mana kita sedia maklum pada tahun lepas Fitch Rating telah pun menurunkan penarafan kita. Jadi saya kira dengan adanya statement atau pernyataan untuk mengadakan Fiscal Responsibility Act ni, dijangka ianya dapat orang kata tu memberi impact dari segi sentimen yang lebih positif pada masa akan datang. Dan bantuan keluarga Malaysia RM2,000 peningkatan daripada RM1,800 daripada bantuan BPR, bantuan perhatian rakyat sebelum ini yang diumumkan. Pada pandangan doktor, bagaimana melihat kepada peningkatan ini dan adakah ini sebenarnya memadai? Okay. Saya melihat ada dua aspek. Aspek pertama ianya sesuatu yang positif lah, yang mana kita tahu ramai yang terkesan dan golongan rentan ni sepatutnya orang kata tu sentiasa mendapat perhatian. Dan dengan adanya pertambahan peruntukan seharusnya dapat orang kata tu meringankan beban kewangan. Dari sudut ekonomi pula bagi mereka yang B40 ni, mereka mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk berbelanja. Jadi dari sudut impak pada ekonomi dalam tempoh yang terdekat ni dan tempoh jangka pendek ni, ianya amat positif. Dari segi yang kedua, yang saya rasa kita perlu beri perhatian yang lebih lagi lah. Maksudnya kita sentiasa melihat jumlah penerima bantuan barang pindahan ni kian meningkat saban tahun. Jadi itu menunjukkan bahawa negara kita ni semakin ramai yang menerima bantuan lah. Jadi kita perlu adakan suatu program yang lebih kata tu terangkum supaya sektor pendidikan, sektor kesihatan dapat orang kata tu meningkatkan daya saing rakyat kita supaya mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan mendapat pendapatan lebih tinggi dan akan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan dan sebagainya. Jadi seharusnya kita beraspirasi bahawa penerima bantuan ini akan semakin berkurangan disebabkan keberjayaannya dasar-dasar yang dapat meningkatkan orang kata tu social outward mobility ni. Itu sepatutnya yang perlu diberi penekanan lah. Tapi secara umumnya ianya positif terutamanya dalam tempoh yang terdekat ini. Jadi dalam arti kata lain, maksud doktor, mereka yang menerima bantuan keuangan ini sepatutnya setiap tahun semakin berkurang dan bukannya bertambah setiap tahun apabila kita melihat kepada kumpulan sasar itu?
bukanlah kata setiap tahun, tapi sekurang-kurangnya mungkin dalam tempoh yang lebih panjang sikit je, mungkin dalam tempoh RMK 12 ni kita dapat menyaksikan jumlah penerima ni semakin berkurangan. Kerana kita berjaya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, dan peluang pekerjaan ini pula mempunyai gaji yang lebih kompetitif, lebih tinggi dan sebagainya. Dan kalau bercakap tentang isu berkaitan keusahawanan, sektor MSME ini semakin meningkat dari segi daya saingnya, dan mereka akhirnya dapat mengeksport barang ke luar negara. So perkara-perkara inilah yang sepatutnya kita dapat mapkan insentif kerajaan, take up rate dia macam mana, dan impactnya. Dan impactnya saya tak rasalah dalam masa terdekat, tapi sekurang-kurangnya mungkin dalam 2-3 tahun tu kita dapat nampak result dia. Sekurang-kurangnya jumlah penerima BKM ni saya harapkan dia stabil. Kalau tahun depan jangka 9.6 juta, mungkin dia kekal saja 9.6 juta. Mungkin selepas itu dia akan melalui satu fasa penurunan. Penurunan bukan kita kata nak kurangkan bantuan, tetapi disebabnya dasar tu sesuatu yang berjaya untuk mengeluarkan rakyat daripada tingkat pendapatan B40 dan sebagainya. Dan Doktor, bagaimana sebenarnya untuk memastikan bahawa orang faham bahawa bajet tahunan ini sebenarnya ada beberapa struktur ekonomi yang telah pun ataupun menjadi isu sebelum daripada COVID-19 ini sendiri, dan bajet 2022 ini sebenarnya tidak melihat kepada keseluruhan struktur tersebut. Jadi bagaimana Doktor lihat bajet 2022 ini, orang kata boleh memangkinkan semula struktur reset ekonomi itu yang mahu kita lihat, yang mahu kita perhatikan, kerana isu-isu ekonomi yang sebelum COVID-19 ini telah pun ada, dan bagaimana sebenarnya bajet ini menjadi pemangkin ataupun batu loncatan dan kemudiannya kita selaraskan dengan RMK 12. Okey, di sini saya rasa peranan perkongsian maklumat amat penting dengan rakyat lah. Dan penggunaan bahasa yang mudah juga perlu ditekankan supaya rakyat faham bahawa setiap sumber itu adalah terhad, dan penggunaannya sepatutnya digunakan ke tahap yang baik, yang orang kata itu dapat menghasilkan impak ekonomi yang positif. Maksud saya itu dia impak yang berpanjangan. Contoh, kalau kita lihat, kita nak belanja dalam subsidi ke ataupun kita nak belanja untuk lebih kepada pendidikan. So sebenarnya ini merupakan suatu pilihan yang agak kritikal sebenarnya. Satu, kita fikirkan faktor ataupun jangka terdekat. Jangka terdekat ni kita sukalah perkara macam ni. Tapi sedangkan pada masa akan datang kita perlu fikirkan generasi akan datang, bagaimana mereka akan mendapat pekerjaan ataupun dapat melakukan perniagaan lebih baik. Jadi aspek pendidikan memerlukan bantuan ataupun peruntukan lebih. Jadi tapi impaknya kita tak dapat rasa dalam masa terdekat. Jadi suatu pertimbangan ni kita perlu terapkan, dan kita perlu pastikan rakyat faham bahawa setiap pilihan tu ada dia mempunyai impak jangka masa panjang. Dan Doktor, dalam masa yang sama ingin saya selitkan sedikit berkaitan dengan bantuan awal persekolahan RM150 kepada penerimanya, dan dalam masa yang sama juga jumlah itu dinaikkan berbanding RM100 yang diterima oleh pelajar. Kita masuk bab pelajar sikit. Bagaimana Doktor rasakan ini memberi sikit sebanyak? Kalau tak salah saya, belia pun dapat allowance e-wallet RM150, yang mana kalau kita lihat sebelum ini pelajar-pelajar APTA ada diberikan voucher buku, tapi voucher buku tu sekarang ni kita dah tak nampak dah voucher buku itu, tetapi bantuan awal persekolahan ini yang disediakan dan juga allowance e-wallet itu. Okey, bagi saya peningkatan bantuan awal sekolah itu daripada RM100 ke RM150 itu sesuatu yang wajar lah, kerana kita mengambil kira faktor kenaikan kos hari hidup. Saya pasti sudah banyak kos-kos pun telah meningkat yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi peningkatan RM150 kepada RM150 itu sesuatu yang wajar. Dari segi e-wallet pula, kita pun sedia maklum bahawa kita pun telah mula beralih arah ke ekonomi digital, dan dari segi barang-barang yang boleh dibeli dengan wang tersebut sebenarnya boleh didapati melalui platform e-dagang. Jadi saya rasa apa yang penting bagi penerima manfaat ini adalah menggunakan wang tersebut ke arah yang lebih positif lah. Maksudnya terpulang kepada si penerima untuk menggunakan wang tersebut untuk ke arah yang lebih positif lah. Tapi apa-apa hal pun, impak daripada hasil daripada bayaran pindahan ini sememangnya akan memberi impak dari segi perbelanjaan penggunaan.
yang mana kita tahu consumer spending ataupun perbelanjaan penggunaan ni merupakan komponen yang besarlah, melebihi setengah daripada KDNK negara. Dan Doktor, dalam masa yang sama, pembentangan bajet secara tahunan ini telah kita buat setelah banyak kali sekian lama dan sebagainya. Bagaimana Doktor rasakan bahawa perlu ada semak dan imbang dalam setiap pembelanjaan? Laporan audit baru-baru ini mendedahkan begitu banyak keterisan dalam pembelanjaan agensi-agensi kerajaan, kementerian dan sebagainya. Jadi bagaimana Doktor melihat bahawa bajet ini tidak hanya berkisarkan tentang nombor yang akan dibelanjakan, tapi juga manfaat, impak, kesan daripada pembelanjaan tersebut yang menampakkan hasil daripada apa yang kita umumkan, dasar dan juga segala inisiatif dan juga program yang dirangka oleh pihak kerajaan? Betul. Pasal tu saya katakan tadi, saya suka dengan intention kerajaan untuk membentangkan akta tanggungjawab fiskal. Dengan saya rasa antara intipati mungkin yang akan ditekankan dari segi penyaluran maklumat dan bagaimana pemantauan dilakukan, dan sepatutnya perkara-perkara ini akan meningkatkan tahap ketelusan dan disiplin keuangan. Dalam bajet kali ini saya suka apabila sebelum bajet itu dibentangkan, dokumen seperti pre-budget statement telah pun dikeluarkan pada bulan Ogos yang lalu. Saya amat menghargai dokumen ini kerana ia menjadi suatu clue yang besar untuk kita impute dan kita dapat merangka sebagai penganalisis ekonomi lah, kita dapat meletakkan satu pengharapan yang lebih realistik. Jadi ini juga satu bentuk ketelusan. Dan saya harap benda ini akan lebih dapat dipertingkatkan apabila akta ini menjadi suatu akta lah pada tahun hadapan. Jadi saya rasa ia merupakan suatu proses dan mengambil kira sekiranya ada keperluan untuk menyemak semua dan sebagainya, mungkin apabila berlaku semakanku justifikasinya akan diberikan. Jadi ketelusan itu sepatutnya lebih jelas dan rakyat akan lebih faham kenapa keputusan itu dilakukan sedemikian rupa.